Antara kesilapan yang biasa berlaku pada bulan Syawal, ni saya sentuh juga. Pertama, sentuhan berjabat tangan antara lelaki dan wanita secara meluas ketika berziarah rumah jiran dan rakan. Kan? Hati-hati. Tapi Ustaz, macam mana kalau orang yang tak tahu, dia tu tak pastilah, nampak macam perempuan tapi saya tahu dia bukan. Itu kau tampar lah, banyak cerita kan, banyak cikadak kan. Dah elok-elok senapang sibuk nak jadi perempuan. Senapang lah kan. Aduh, pening kepala. Macam mana tak pening? Dekat KLA dia pakai jubah sampai ke Kaabah pakai telekuk. Tak pening ke? Tapi itu bukan orang Malaysia lah. Orang Australia ke orang Thailand macam tu lah. Kemudian aurat dan ipar duai. Kita aurat jaga. Ipar duai tak jaga aurat tersatu sama lain dalam rumah. Kadang-kadang itu juga adalah aurat dia. Ada aurat dia sepupu dengan sepupu. Mana boleh? Jaga. Ya. Termasuk juga tidur secara terbuka di ruang tamu tanpa menutup aurat, sehingga membolehkan abang ipar atau adik ipar lelaki melihat aurat yang terdedah. Allahu Akbar. Sedekah ya tuan-tuan. Ya, sedekah. Kemudian wangian wanita. Kaum wanita memakai wangian dan solekan ala artis di musim perayaan, lalu keluar dari rumah mendedahkan diri mereka kepada lelaki bukan mahram. Bakapuh wadah tu. Tahu, kalau tampar tu puff. Macam tu lah. Jangan beria sangat. Dekat rumah kau tak macam tu. Dekat rumah muka tak boleh belah. Tapi dekat luar kau bukan main lawa untuk laki orang. Jangan buat. Boleh lah, tapi janganlah berlebih-lebihan. Beli perfume Samsul Debat kejap lagi. Yang tu tak berlebih-lebihan. Sedap bau dia. Tahan lama. Dan dia ada satu tagline. Tak mandi pun wangi. Macam tu. Macam tu kan. Tapi tinggal berapa botol aja rasanya. Dah banyak laku ke tempat lain tadi. Ya. Kemudian pakaian wanita jangan. Wanita, lelaki pun sama. Jangan mendedahkan yang tak sepatutnya didedahkan. Ya. Kadang-kadang lelaki tu kat rumah dia buka baju macam tu, relax. Mentang-mentang dia dah pergi gym, badan sadar, dengan bangga menunjukkan pusat Islam. Pusat orang Islam pada dia. Tak payah Dan begitu juga dikubur, berkumpul beramai-ramai di kubur hingga duduk atas kubur orang lain. Jangan ada tu. Jangan membaca Yasin. Alasan untuk baca Yasin agak panjang dan meletihkan jika berdiri. Sebenarnya boleh tak pergi kubur hari raya ni? Apalah koma pula tu. Tadi elok golak, tanya dah tak boleh jawab dah. Boleh tak baca Yasin di kubur? Boleh tak pergi ziarah kubur pada hari raya? Boleh, pergilah. Tapi jangan sampai mewajibkan. Itu je. Pergi daripada sekarang boleh pergi. Bulan puasa pergi. Jangan tunggu pagi raya je. Pagi raya boleh pergi? Boleh. Tapi jangan sampai tahap wajib. Nak pergi? Tak. Kita pergi raya kedua. Tak boleh pergi pertama. Raya kedua kena pergi. Seolah-olah wajib pula raya kedua tu. Sebab kan kadang-kadang ada setengah kampung dia buat hari kedua tu berkumpul kat kubur tu buat tahlil ramai-ramai. Tak ada masalah, pergilah buat. Jangan baca Yasin. Tak ada zaman Nabi. Nabi tak ajar baca Yasin dia kata. Contohlah kan. Nabi tak boleh baca Yasin, nak baca apa? Baca surat khabar. Baca WhatsApp ni. Baca je lah nak baca. Kalau nak rajin nak ngaji satu Quran lagi baik. Tak ada masalah, baca lah kan. Jadi jangan sampai duduk. Kalau imam ikut menurut mazhab Syafi'i tak boleh langsung. Memang tak boleh langsung. Kan? Jangan kita duduk bertinggung dekat kubur orang lain. Jangan. Dahlah duduk kat kubur dia, kita sedekah untuk kubur lain. Kadang kau lepak kat kubur aku. Kan? Bagilah Fatihah ke? Bagi orang lain tak bagi kat dia. Contohlah. Tu sebab bila kita bagi salam dekat kubur ni, kita lalu dekat kubur, Assalamualaikum ya ahli kia. Sebut dia macam tu. Jangan sebut Assalamualaikum ya ahli kubur. Tu kan. Kasar tau. Dia tahu dah dia duduk kat kubur tu, tak payah kau beritahu. Faham tak? Kemudian meninggalkan solat kerana selalu sibuk beraya. Tinggal solat. Dia balon lamang tu 3 batang dengan buluh-buluh sekali. Sampai terlupa nak solat.
Kemudian dosa bertempoh, iaitu kembali melakukan dosa yang ditinggalkan di bulan Ramadan. Itu sebab saya katakan tadi, Ramadan ni bulan yang dirindui, bulan yang dapat kawal kita. Sebab Ramadan ni aspirasi dia ada 3. Pertama, menginsafi orang yang kurang bernasib baik berbanding kita. Dengar cerita tadi dekat Salak Manggis tadi, kita dengar pun kita dah sedih. Bayangkan Paris Pinggang, dia nak beraya apa? Dia fikir, dahlah diumumkan mungkin Isnin, lagilah sedih kawan tu, tak sampai surut air ni rasa. Contohlah, bayangkanlah kesedihan orang kan. Bayangkan ada orang kurang nasib baik banding kita. Yang kedua, untuk mengawal hawa nafsu. Yang ketiga, untuk menyuburkan perasaan pemaaf, kejujuran dan bertolak ansur. Itu 3. Dan kebaikan-kebaikan bulan Ramadan ni terlalu banyak yang telah disampaikan oleh penceramah-penceramah sebelum ni yang datang ke masjid ni, yang tak perlulah saya ulang lagi. Jadi sewajarnya Ramadan ini menjadi Ramadan yang dirindui. Dan sampailah ke hari ini, jangan tinggalkan doa, Allahumma innaka afuwun karim thayyibul afwa fa'fu anna. Kan? Sesungguhnya Allah Allah Maha Mengampun, kau suka pada keampunan, keampunilah dosa kami ni. Mintalah ke Allah Ta'ala, minta ampun dengan Allah. Sebab Nabi, bagaimana satu riwayat Nabi naik ke mimbar, pada ketika itu Nabi sebut amin, amin, amin 3 kali. Sahabat tanya, kenapa kau amin ya Rasulullah? Aku tak nampak pun ada orang berdoa. Sesungguhnya aku mendengar malaikat Jibril berdoa dan aku aminkan. Salah satu daripada doanya, binasalah hidup orang yang membiarkan Ramadan itu berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ambil peluang ini. Bukankah telah diberitahukan dalam satu hadis, sesungguhnya setiap orang yang melakukan amal kebaikan akan diberikan gandaan pahala antara 10 kali gandaan pahala hinggalah 700 kali gandaan pahala. Tetapi berlainan pula dengan puasa, aku sendiri akan memberikan ganjarannya. Allah sendiri bagi ganjaran. Kenapa? Kerana mereka meninggalkan syahwat dan makanan kerana aku. Sesungguhnya orang yang berpuasa akan diberikan 2 kegembiraan. Kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya. Ada orang tak happy berbuka, dah masuk azan dah, Allah dah masuk ke? Kejap lagi tak boleh ke? Oh, tak ada orang macam tu kan. Kadang-kadang asal pun dah minum, banyak punya marah kenapa azan cepat sangat. Tengoklah jam tu, handphone ni kita boleh tengok kan. Lui azan asar dah buka apa ke gila takkan tak tahu kan. Contohlah, yang tak sengaja tu tak boleh buat apalah. Dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya, kalau dia mati pada Ramadan, happy dia sebab pintu syurga sedang dibuka untuknya. Dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah berbanding bau haruman kasturi di sisi Allah. Jangan kau harahkan mulut kau tukar orang, ada bau kasturi tu, bau kau, bau baeng kata budak KL lah, kata budak KL.